don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Rafizi Ramli. Gelombang songan-songan buat PN kiang reda. Sengit di Kedah dan di Kelantan. PKR menangkis dakwaan kononnya terdapat gelombang perolehan undi dan sokongan kepada PN pada pilihan raya negeri bagi 6 negeri jangka bulan depan. Okey, mari kita dengar ucapan Rafizi Ramli di ceramah Madani di Sikamat semalam. Okey, mari kita dengar sekarang. Dia akan kita komen macam biasa. Begini. Orang tanya saya lah, kenapa bila jadi kerajaan kamu lagi diam, tak bising? Orang kata, oh, mana kamu semua? Masa kita jadi pembangkang, tugas kita untuk mengutarakan alternatif macam mana menguruskan kerajaan dengan baik. Bila kita jadi kerajaan, kita perlu melaksanakan perancangan dan dasar kita itu. Dan yang itu yang kami sedang buat sekarang. Yang itu yang sedang berlaku sekarang, saudara-saudari. Sebab itu saya nak tanya balik kepada PN. Masa kami jadi pembangkang dulu, terutamanya PAS, kamu menunggang semua isu-isu yang kami bawa. Semua idea yang kami ada, kamu tunggang semuanya. Selama ini, tak apa kamu tak ada pandangan. Sebab kamu bergantung kepada kami. Sekarang kamu parti yang paling besar, PAS. Sekarang kamu bercita-cita nak jadi Perdana Menteri, Menteri besar dan sebagainya. Jadi tak payahlah sembang benda lain. Kamu boleh angkut puluh ribu budak naik motor kapcai keliling. Aku tak peduli. Saya nak dengar satu saja. Apa kamu nak buat pasal orang miskin? Apa kamu nak buat pasal golongan pertengahan yang sedang terhimpit dengan kos sara hidup? Apa kamu nak buat soal menjaga dan memperkukuhkan kedudukan kewangan negara? Kerana kita tak nak berulang seperti yang pernah berlaku di masyarakat-masyarakat lain. Bila ada parti politik yang kerja dia memainkan sentimen dan emosi semata-mata, saya sebenarnya tak bimbang sedikit pun. Kalau PAS kata kami sekarang ini ada gelombang. Gelombang ini dia datang sekejap, mungkin dia datang kuat. Ombak datang membadai, dia akan kembali ke laut, saudara-saudari. Kalaupun dia kata dia ada gelombang yang kuat dengan sentimen dan sebagainya, kita telah tengok di negara-negara lain, masyarakat boleh menilai. Kamu menang dengan sentimen, kamu menang dan masuk, tidak ada cara untuk menangani masalah. Tak lama lepas itu kamu akan tersungkur, tak ada masalah. Cuma kalau dia saja tersungkur tak apa. Kita dah tengok di negara-negara lain, masyarakat-masyarakat lain, bila kesilapan itu berlaku, yang akan membayarnya ialah negara, masyarakat, terutamanya generasi-generasi muda. Jadi sebab itu insya-Allah kami ada lebih kurang 5-6 minggu untuk berkempen. Sekarang lepas ini letihlah geng-geng PAS dengan PN ni nak menjawab tiap-tiap hari. Sebab selama ini dia kata, dah tak ada dengar apa-apa daripada Rafizi, daripada PKR. Sekarang kamu dengar tiap-tiap malam insya-Allah. Kamu jawab tiap-tiap malam lepas ni. Insya-Allah saya yakin bila kita sampaikan maklumat itu, bila kita terangkan satu persatu, saya yakin rakyat Malaysia adalah orang cerdik. Rakyat Malaysia dari dulu saya berkempen 10-15 tahun yang lepas, orang kata boleh menang ke ni? Tak yakinlah. Saya kata yakinlah. Rakyat Malaysia cerdik. Kita kena bagi penerangan demi penerangan, idea demi idea. Kalaupun awal-awal dia belum nampak lagi, 5-6 bulan akan datang, dia akan nampak. Kalaupun awal-awal dia tak faham, lama-lama bila dia mula faham, dia kata, oh sebab itulah keadaannya begitu, sekian-sekian. Sama macam saya mula-mula berkempen untuk PRU 15 dahulu, ni banyak yang datang penyokong pakatan ni, antara yang paling kuat maki saya. Sebab saya kata, kita masuk PRU 15, kita sebenarnya kena sasarkan untuk menang 80 ke 90 kursi saja. Lepas itu kita bincang untuk bentuk kerajaan. Saya kata daripada hari pertama lagi, berkarung-karung korang maki aku kan. Saudara-saudari, itulah yang jadinya. Memang betul sebab
data dan maklumat menunjukkan kita tak boleh menang lebih daripada 90 pun. Dia naik sekejap ke arah 90, minggu kedua tu dia dah turun balik ke 80. Jadi samalah juga insya-Allah, walaupun awal-awal mungkin sukar difahami, kalau kita ada sasaran yang betul, idea yang betul dan kita terangkan, insya-Allah saya yakin dan saya berdoa rakyat yang akan mengundi di Negeri Sembilan, di Selangor, di Pulau Pinang, di Kedah, di Kelantan, di Terengganu, insya-Allah akan membuat pilihan berdasarkan fakta, maklumat dan kefahaman yang betul. Akhir sekali. Akhir sekali. Tak ada orang nak tanya ke Negeri Sembilan boleh menang ke tidak ni? Kenapa saya pilih tempat pertama untuk kita mula bergerak berkempen di sekamat ini di Negeri Sembilan? Sebab saya nak bawa berita baik. Kalau ikut data dan kita buat kaji selidik sokongan rakyat tiap-tiap bulan, daripada Januari sampai ke Jun yang terakhir, maklumat itu YB Amin pun tahu, sebahagian pimpinan pun tahu. Daripada 6 negeri, tiap-tiap bulan kita tanya salah satu soalan yang paling biasa kita tanya kepada pengundi-pengundi. Adakah kamu menyokong dan bersetuju dan berpuas hati dengan kerajaan negeri yang ada sekarang? Kita nak tengok setiap satu negeri itu sokongan dia macam mana. Saudara-saudari, saya nak sebut daripada 6 buah negeri itu, yang paling tinggi angka dia, yang pengundi kata saya bersetuju dan berpuas hati dengan kerajaan negeri adalah Negeri Sembilan, saudara-saudara. Setakat Mei 2023 dan kita sedang menunggu angka Jun, setakat Mei 2023, apabila soalan itu ditanyakan kepada pengundi-pengundi, 75% pengundi Negeri Sembilan menjawab mereka berpuas hati dengan kerajaan Negeri Sembilan yang ada sekarang, yang paling tinggi di seluruh negara di antara ke-6 negeri itu. Jadi kita doakan supaya keadaan ini berterusan. Saya tahu tempoh kempen 5-6 minggu ini panjang, macam-macam boleh jadi. Sebaik-baiknya Amin boleh mula jogging untuk kurus sedikit. InsyaAllah itu akan menambah undi. Tapi kalau pun tak boleh kurus sedikit, elakkan buat benda-benda yang marah, yang boleh dijadikan permainan sentimen. Dan insya-Allah kalau ini kita kekalkan dan momentum ini kita kekalkan, insya-Allah kita akan kembali sebagai kerajaan Selangor. Okeylah. Saya sebenarnya esok kat Selangor lah. Saya malam ni di Negeri Sembilan, esok Selangor. Tapi walaupun saya tak sebut secara terperinci malam ini, saya boleh sebut ketiga-tiga negeri yang Pakatan Harapan berkuasa sekarang ini, kerajaan perpaduan, membentuk kerajaan, ketiga-tiga itu menunjukkan tahap kepuasan hati pengundi yang tinggi. Jadi insya-Allah kita berada di depan. Cuma kita tahulah 5 minggu ni macam-macam boleh jadi. Jadi kuatkan semangat, jentera-jentera kena mula turun, bendera, banner kena mula pasang, mula ketuk pintu, mula telefon pengundi-pengundi, mula menyantuni pengundi-pengundi. InsyaAllah, saudara-saudari, kita akan teruskan keprihatinan dan kebajikan yang kita telah mulakan di Kerajaan Negeri Sembilan dan dibantu bersama-sama dengan dasar-dasar Kerajaan Persekutuan. Dengan itu, okey, tuan komen saya lah. Bagi kita, bagi rakyat Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan ni, semua kebanyakan berfikiran matang. Kita tahu mana parti yang betul, mana parti yang buat tak betul, mana parti yang menggunakan 3R dan sebagainya. So, kita jangan termakan dengan daerah-daerah yang PM bawa. Mari kita stabilkan negara ini. Kita menyokong kerajaan perpaduan PMK Anwar Ibrahim. Kita lihat orang banyaknya Anwar Ibrahim cuba bantu orang susah. So, kita di Ketua Umar di Selangor ni, insya-Allah kerajaan perpaduan dan Pakatan Harapan ni dan akan menang nanti. Okey, mari kita terus menyokong PMK Anwar Ibrahim dan kerajaan perpaduan. Assalamualaikum.